Hai semua. Terima kasih sekali lagi kerana menonton video Celoteh Dr. Mala. So hari ni saya tak dapat datang live pada 13 Julai 2021. Saya tak dapat datang live seperti biasa pada 10 malam di page Celoteh Dr. Mala. So saya hantarkan video ini untuk kalian semua. So hari ini negara kita Malaysia telah dikejutkan dengan angka kes baru COVID-19 11,000 ya. Jadi seperti yang kita semua sedia maklum, ini adalah kali pertama kes naik 11,000 di negara kita, iaitu naik 5 angka di negara kita ya. Memang agak mengejutkan ya, dan untuk Selangor, Lembah Kelang sangat-sangat menyayat hati, sangat-sangat merisaukan. Kami terus rasa murung, gelisah, risau dan semuanya. And kami di Selangor rasa sangat uncertain ya, tak tahu apa lagi yang kami kena hadapi di Selangor. Orang awam pun stres, petugas kesihatan pun stres. Jadi kepada semua yang tengok video ni dengan Dr. Mala, boleh bagi kedatangan macam biasa anda dari daerah mana, negeri mana, dan berapa banyak anda terkesan dengan angka baru hari ini, iaitu 5 angka ya. Tapi tujuan saya hantarkan video ni hari ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, bukan untuk menuding jari ataupun menakut-nakutkan kalian ya. Saya nak cakap angka hari ini, angka 11,000 pada 13 Julai 2021 bukannya apa yang berlaku semalam, bukannya apa yang berlaku kemarin. Ia adalah repercussions, ia adalah kesan daripada apa yang berlaku 2 minggu yang lepas. Ia adalah aktiviti dan kontak yang berlaku 3 hingga 4 minggu ke belakang. Ini nombornya. Okey, 11,000 plus. Okey, sekarang ni nombor ni dah berlaku guys. Nasi dah jadi bubur. Tak perlulah kita nak salah-salahkan orang lain. Tak perlulah kita nak blame antara satu sama lain. Ini adalah waktu yang kita nak berganding bahu. Kita nak bersatu teguh. Kita nak spread positivity. Lagi banyak kita bertengkar di media sosial, lagi ramai orang yang murung. Lagi banyak kita menuding jari di media sosial, lagi banyak orang yang gelisah. Saya faham, ada golongan yang perlu dipersalahkan. Ada golongan dekat atas sana yang wajar terima all these blames. Tapi kita sesama rakyat, jomlah kita bersatu padu. Kita sesama ahli keluarga rakyat Malaysia, netizen, tak kisahlah anda follower siapa, tak kisahlah anda pro vaksin, anti vaksin, percaya COVID, tak percaya COVID, jomlah kita support satu sama lain. Sebab murung, gelisah, gementar, risau ni semua di kalangan semua orang. Jadi saya nasihatkan, saya sarankan, cukuplah up gambar yang hijau, yang merah-merah tu, nombor yang merah-merah tu. Jom kita upkan emoji-emoji love, emoji-emoji bunga, ayat-ayat quote yang kita boleh ambil sebagai iktibar sekarang, ayat-ayat yang berunsur keagamaan, sama ada religious quotes ataupun surah dan sebagainya, supaya kita boleh ambil iktibar, supaya nombor ini 2 minggu akan datang boleh turun menjunam, supaya 4 minggu akan datang kita boleh menang. Hari ni nombor jadi 5 angka, yes kita terima, tapi jom kita ambil iktibar. Jom kita berjanji kepada diri sendiri, tak kisah apa level PKP, tak kisah apa nama dia, CMCO, EMCO, DMCO, ZMCO, I don't care. Saya nak MCO kan diri saya dan keluarga saya. Saya nak lowerkan risiko saya nak ambil iktibar untuk diri saya dan orang di sekeliling saya. Saya nak jaga saya nak lindungi diri, lindungi semua. Saya faham 5 angka ini dah menyebabkan hospital-hospital di Lembah Kelang tenat, CAC tenat, klinik kesihatan tenat. Saya faham, tapi ia dah berlaku guys. Buat masa sekarang kita kena support pesakit-pesakit ini, kita kena support ahli keluarga mereka dari segi emosi dan mental. Kita kena bantu emosi dan mental mereka tinggi at all time, supaya fizikal mereka tak deteriorate, fizikal mereka tak jatuh lebih teruk, menjadikan COVID mereka lebih teruk. Kita kena support mereka dari segi mental. Mental health is very important. So jom kita boleh lagi, kita masih boleh menang. Kita boleh menuju ke arah kemenangan. Alright, itu yang pertama yang Dr. Mala nak cakap.
nombor hari ini sudah berlaku. Kita tahu kita akan sampai ke sini 2 minggu yang lepas. 4 minggu yang lepas kita tahu kita akan sampai ke sini. Jadi, kita ambil iktibar untuk 2 minggu akan datang dan 4 minggu akan datang. Kita janji kita akan menang. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak komen melalui video ini adalah tentang outbreak COVID-19 di kalangan petugas dan juga sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin IDCC Convention Center. Apa benda tah nama dia? Ideal whatever IDCC lah nama dia. Jadi apa yang disebut di press conference yang dikendalikan oleh YB Khairu Jamaluddin adalah 88% daripada petugas kesihatan di situ telah divaksinasi. Ada segelintir kecil yang belum divaksinasi di kalangan sukarelawan. Saya pun jadi macam terkejut dan marah. Kenapa mereka memberi vaksin, mereka tidak divaksinkan? Okey, kerana pemberi vaksin ini dia datang secara berkala. Ada yang baru jadi sukarelawan, ada yang terpaksa postpone vaksinasi mereka atas sebab-sebab kesihatan mereka seperti baru habis pembedahan dan sebagainya. Jadi sebab itu ada peratusan kecil yang belum melengkapkan dos vaksinasi mereka. Daripada 88% yang telah habis vaksinasi ini di kalangan petugas itu, mereka ada outbreak of COVID-19 infection di sana. Tetapi berita baiknya adalah kebanyakan mereka, CT value mereka memang lebih daripada 35. Biasanya CT value iaitu kepekatan virus di dalam mereka. Apabila CT tu 34 dan ke atas, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 kita baca negatif biasanya, 40 tak akan keluar. Paling tinggi 39 lah. Jadi 6 angka ini biasanya kita panggil sudah tidak boleh menjangkiti orang lain kerana kepekatan virus dalam badan dia sangat rendah. Tetapi result itu masih dibaca positif. Okey, jadi kalangan mereka yang COVID positif ni kita kurang risau sebab mereka kategori 1 dan 2 sahaja, mereka kuarantin di rumah, mereka stabil, mereka tidak memerlukan rawatan oksigen, rawatan ICU, rawatan pemberian drip dan ubat-ubatan yang lain, dan mereka juga tidak memerlukan rawatan di jabatan kecemasan di mana-mana hospital. Maka mereka tidak overwhelm the healthcare system. COVID ni kita tahu kita tak boleh lari daripada COVID. Kita akan hidup dengan COVID ni sampai bila-bila. Saya ada tengok video seorang doktor, saya lupa doktor apa nama dia. Dia ada sebut dalam video dia, umat manusia, kita bermula daripada zaman Nabi Adam dan Hawa dan sejak Nabi Adam dan Hawa tu kita beranak pinak dan sampai sekarang ada manusia. Sama juga dengan COVID dia, once dia beranak, dia akan beranak pinak sampai sudah juga apa ni orang kata, organisma dan juga organisma dan juga benda hidup yang lain di muka bumi ni. Yes, ada 1-2 benda hidup yang telah pupus seperti smallpox, dinosaur, haiwan-haiwan yang lain yang hampir pupus, panda tinggal seekor 2 ekor macam tu tetapi COVID ni banyak ekor lagi. Jadi lambat lagi dia nak pupus COVID memang akan hidup dengan kita. Kita cuma nak bila COVID attack kita, bila COVID datang kat kita, COVID kalah, kita menang. COVID tu tak jadi jangkitan kuman yang teruk, COVID tu tak jadi pneumonia yang teruk, COVID tu jadi demam selsema yang biasa sahaja. Maka kita dah biasa dengan COVID. Kita boleh shopping walaupun ada COVID. Kita tak perlu takut. Takkan ada orang yang datang yang hap dekat jabatan kecemasan dengan COVID. Kita tak akan ada kes COVID yang memerlukan bantuan pernafasan oksigen di ICU sehingga 3-4 minggu. No. Orang dapat COVID biasa je. Makan Panadol, makan ubat batuk, boleh pergi swimming dekat Sunway Lagoon. Alright, itu yang kita nak COVID ni behave. So itulah fungsi vaksin Dia menyebabkan gejala lebih ringan dan jangkitan lebih ringan dan penyakit itu lebih simple, lebih mild kita panggil. So this is what we can see dengan outbreak di IDCC Convention Center. Saya tahu outbreak di IDCC Convention Center merisaukan dan menakutkan ramai orang awam di luar sana. Apabila mula-mula saya dengar ada kes positif di IDCC Convention Center, waktu tu baru seorang katanya positif Saya tahu melalui rakan yang merupakan sukarelawan di sana, tapi tiba-tiba kemudiannya dah beratus-ratus dah yang positif. Jadi yang baiknya adalah kerana 88% daripada mereka telah divaksin, mereka kebanyakannya kesemuanya COVID-19 kategori 1 dan 2 mild. Jadi tak perlu gelabah
dengan IDCC Convention Center punya outbreak ni, kita boleh relax dengan 200 tu, okey, dia orang selamat. Yang dalam 11,000 tu yang baki tu yang saya risau. Dia orang ni dah vaksin ke tak vaksin ke, teruk ke tak teruk ke, ya. Memang ada orang yang telah divaksin dapat jangkitan COVID-19 ni, tetapi it is milder. Ya, jadi persoalan perlu ke kita vaksin bila tengah banyak jangkitan ni? Tak boleh ke kita concentrate dengan yang jangkitan ni dulu? Kita dalam peperangan, guys. Kita tengah peperang. Kita tengah berperang. Kita tak boleh, saya nak rawat orang yang tengah cedera daripada perang dulu, saya tak nak serang balas. Tak boleh. Kita kena rawat yang dah cedera daripada peperangan, dan kita kena serang balas. Kita kena vaksin juga at the same time. Baru kita boleh menang dalam satu-satu peperangan. Okay? Inilah apa yang rakan-rakan kita dan saudara-saudara anda di Palestin buat selama ni. Mereka serang balas dan mereka juga rawat sesiapa yang not well. Alright, yang tercedera. So that's what we have to do. Orang yang dah dijangkiti ni pun kita kena rawat, tapi at the same time kita kena kuatkan bala tentera kita. Sebab tu kita vaksin dengan cepat, supaya kalau ditakdirkan mereka yang dah vaksin ni dijangkiti, dia jadi yang bergejala rendah. Dia dah ada immunity. Ya, jadi kita kena ramp up, kita kena buat dua-dua at the same time. Rawat penyakit at the same time dan vaksinasi at the same time. Tak kala orang dekat pusat sana tengah duk gaduh-gaduh, kau PM, aku kerajaan, kau kerajaan, biarlah dia orang buat apa yang dia orang nak buat. Kita tak nak sentuh hal politik, kita tak nak sentuh hal-hal yang sensitif, kita nak jaga rakyat saja. Kita dah janji kita akan jaga kita. You all semua, tak kisahlah abang polis ada depan rumah ataupun tidak, tak kisahlah duri kawat besi tu ada dekat sekeliling rumah korang ke tidak, tak kisah. Yang penting you all duduk rumah. Jangan cakap dah bosan duduk rumah, rugi. Dah bosan duduk rumah, tak guna, kes tak turun. You bosan duduk rumah, tak apa. You tak beratur dekat CAC panjang-panjang tu. Awak bosan duduk rumah, bersyukurlah sebab kamu tidak berebut katil di hospital ataupun jabatan kecemasan ataupun ICU. Jadi beruntung anda bosan di rumah kerana anda tak bosan di hospital. Anda tak penat beratur di CAC center. Anda tak jadi frontliner yang burn out. Bersyukurlah dengan kebosanan dan itu bersyukurlah dengan kebosanan itu. Tak kala anda bosan dengan kebosanan itu, doakanlah untuk kawan-kawan kita yang sedang beratur di CAC Center. Doakanlah untuk petugas-petugas kesihatan kita yang tengah penat berperang di medan perang, dan doakanlah untuk negara kita bersatu teguh, bersatu padu kembali untuk menang dalam pandemik COVID-19 ini. Saya tahu kejayaan macam asyik tertunda. Tahun lepas macam nak menang, tak menang. Lepas tu macam nak menang, tak menang balik. Lepas tu macam nak menang, tak menang balik. Yes, banyak battle yang kita kena fight banyak kali baru dapat victory. Tapi victory yang postpone macam tu biasanya lebih fruitful, lebih best bila kita dapat kejayaan yang dilewatkan sebegitu, yang ditunda sebegitu, dengan lebih banyak hikmah, dengan lebih banyak memori pahit manis sebegitu. Kita akan jadi lebih sayang menyayangi antara satu sama lain. Alright, jadi walau apa pun yang berlaku, ingatlah bahawa apa yang berlaku hari ini telah ditakdirkan, telah disusun sebegitu, telah dirancang oleh sebaik-baik perancang. Tak kisahlah anda dalam agama mana pun. Alright, so stay safe, bosanlah di rumah, duduklah di rumah, doa banyak-banyak, niat yang baik-baik sahaja. Setiap kali anda nak culas SOP, anda nak curi-curi dalam SOP, beringatlah apa yang anda buat hari ini, 2 minggu akan datang baru anda akan nampak dia punya kesan. So anda bukan menipu PKP, anda bukan menipu authority, anda bukan menipu abang polis, anda bukan menipu undang-undang, anda menipu diri anda dan keluarga anda sendiri. Jadi ingat, kita dah janji nak jaga kita, lindungi diri, lindungi anda. Jangan lupa ambil vaksinasi dan pergi ketemu janji vaksinasi anda. Kita kena menang, kita kena pertahankan diri kita dan kita kena serang balas. Sebab itu kita kena rawat rakan-rakan dan saudara mara kita yang dah dijangkiti COVID, dan kita kena ambil vaksinasi supaya kita boleh serang balas terhadap COVID ini. Kita kena jadi tentera yang kuat. Okay, so thank you so much. Hari ni saya tak sempat live 13 Julai, tapi 14 Julai 2021 saya akan berjumpa anda semua di official
official page Celoteh Dr. Mala Facebook pada jam 9.30 malam tepat bersama dengan seorang tetamu khas. So jangan lupa untuk bersama dengan saya. Siapa yang tonton video ini sehingga ke akhir, tolong bagi saya satu love warna hijau. Saya nak hijau dan kuning sebab kita nak spread a lot of positivity. Kita nak orang yang rasa murung nampak happy. Kita nak orang yang rasa stress, rasa relief bila tengok video dan comment section Celoteh Dr. Mala. Thank you everyone. Bye bye. Stay safe, stay healthy. Love you all semua. Bye daripada Celoteh Dr. Mala.